Baik, sekarang kita akan mulakan pengajian Sunan Tirmizi atau Jami' Tirmizi. Alhamdulillah, setakat ni kita telah sampai ke bab ke-70, 69 sebelum ni. Hari ni kita akan mula bincangkan bab ke-70, iaitu babun fil mashi 'alal khuffain. Bab menyapu kedua khuf. Bab menyapu kedua khuf. وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال بال جرير بن عبد الله ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل له أتفعل هذا؟ قال وما يمنعني فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. قال إبراهيم وكان يعجبهم حديث جرير لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة. هذا قول إبراهيم، يعني كان يعجبهم. قال وفي الباب عن عمر وعلي وحذيفة والمغيرة وبلال وسعد وأبي أيوب وسلمان وبريدة وعمرو بن أمية وأنس وسهل بن سعد ويعلى بن مرة وعبادة بن الصامت وأسامة بن الشريك وأبي أمامة وجابر وأسامة بن زيد وابن عبادة ويقال ابن عمارة وأبي بن عمارة. قال أبو عيسى وحديث جرير حديث حسن صحيح. ويروى عن شهر بن حوشب قال رأيت جرير بن عبد الله توضأ ومسح على خفيه فقلت له في ذلك فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه فقلت له أقبل المائدة أم بعد المائدة؟ فقال ما أسلمت إلا بعد المائدة. حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا خالد بن زياد الترمذي عن مقاتل بن حيان عن شهر بن حوشب عن جرير قال وروى بقية عن إبراهيم بن أدهم عن مقاتل بن حيان عن شهر بن حوشب عن جرير وهذا حديث مفسر لأن بعض من أنكر المسح على الخفين تأول أن مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين كان قبل نزول المائدة. وذكر جرير في حديثه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين بعد نزول المائدة. Baik, kita balik semula ke tempat mula-mula baca tadi untuk melihat terjemahannya. Untuk melihat terjemahannya. Bab ke-70, bab menyapu kedua khuf. Yang ini ketika berwudu. Bab menyapu kedua khuf ketika berwudu. Imam Tirmizi dengan sanadnya meriwayatkan daripada Hammam bin Al-Harith, dia berkata Jarir bin Abdullah membuang air kecil, kemudian berwudu dengan menyapu kedua khufnya. Lalu dikatakan kepadanya, apakah engkau melakukan ini? Maka beliau berkata, apa yang menghalangiku daripada melakukannya, yakni menyapu khuf? Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Ibrahim berkata, orang ramai menyukai hadis Jarir ini kerana beliau memeluk agama Islam setelah turunnya surah Al-Maidah. Maksud turunnya itu turun ayat wudu di dalam surah Al-Maidah. Ini kerana kata-kata Ibrahim, iaitu orang ramai menyukai hadis Jarir. Hadis Jarir ini
Abu Isa berkata dalam bab ini ada juga riwayat daripada Umar, Ali, Hudzaifah, Al-Mughirah, Bilal, Sa'ad, Abu Ayyub, Salman, Buraidah, Amr bin Umayyah, Anas, Sahal bin Sa'ad, Ya'la bin Murrah, Ubadah bin As-Samit, Usamah bin Syarik, Abu Umamah, Jabir, Usamah bin Zaid, dan Ibni Ubadah. Ada juga orang menyebutnya Ibnu Imarah dan Ubay bin Imarah. Abu Isa berkata lagi, hadis Jarir ini adalah hasan sahih. Diriwayatkan daripada Syahr bin Haushab, dia berkata, aku melihat Jarir bin Abdullah berwudu dengan menyapu kedua khufnya. Maka aku bertanya kepadanya tentang hal itu. Dia menjawab, aku melihat Nabi SAW berwudu dengan menyapu kedua khufnya. Aku terus bertanya kepadanya, apakah itu sebelum turun surah Al-Ma'idah atau selepasnya? Beliau menjawab, aku tidak memeluk Islam kecuali setelah turunnya surah Al-Ma'idah. Ini saya sudah baik, ini tak terbaiki juga. Dia menjawab, aku melihat Nabi SAW berwudu dengan menyapu kedua khufnya. Aku terus bertanya kepadanya, apakah itu sebelum turun surah Al-Ma'idah atau selepasnya? Beliau menjawab, aku tidak memeluk Islam kecuali setelah turunnya surah Al-Ma'idah. Qutaibah meriwayatkan hadis itu kepada kami, katanya Khalid bin Ziyad At-Tirmidhi meriwayatkan kepada kami daripada Muqatil bin Hayyan, daripada Syahr bin Haushab, daripada Jarir. Tirmidhi berkata, Baqiyah meriwayatkan daripada Ibrahim bin Adham, daripada Muqatil bin Hayyan, daripada Syahr bin Haushab, daripada Jarir. Dan ini adalah hadis yang mufassar. Kerana ada orang tidak mahu menerima sapu khuf dalam berwudu. Ia mentakwilkan perbuatan Nabi SAW menyapu kedua khufnya sebelum turun surah Al-Ma'idah. Sedangkan Jarir menyebutkan dalam hadisnya bahawa dia melihat Nabi SAW menyapu kedua khufnya setelah turun surah Al-Ma'idah. Itulah sekadar terjemahan. Tapi saya rasa bahagian kedua tu pun kita tak sempat hari ni nak bincang. Hanya kita sempat insya-Allah akan bincang 93 ya, hadis 93. Maknanya di bawah bab ni ada dua hadis lah, 93 dan 94 dengan perbincangan di bawah masing-masing tu. Di bawah bab 70 ini ada dua hadis ya. Tirmidzi kemukakan dua hadis. Bab 70 ada dua hadis. Sebelum kita pergi bincang tentang hadis, terlebih dahulu kita tengok apa yang tersirat di sebalik tajuk bab. Babun fil mashi 'alal khuffain. Babun fil mashi 'alal khuffain. Bab menyapu kedua khuf. Bila ni? Jadi kita ni secara keseluruhan duduk bincang bab bersuci lagi, iaitu bab wudu. Maksudnya dalam berwudu lah, ketika berwudu tu sapu khuf. Bahagian kaki apabila sampai tempat nak basuh kaki itu tidak basuh, tetapi sapu saja di atas khuf jika kita memakai khuf. Baik, kita ada nota 831 di sini. Maksudnya ialah dalam berwudu. Jadi bab menyapu khuf itu dalam berwudu. Menyapu kedua khuf pada ketika berwudu, dalam berwudu. Bukan ketika mandi junub dah. Sapu khuf tu mandi habis basah lah kita kata. Ini ketika berwudu. Ada kelonggaran di situ, ada rukhsah di situ. Kalau kita pakai khuf, bila kita batal air sembahyang, setelah kita ada air sembahyang lah, ada air sembahyang dahulu, lepas tu pakai khuf. Setelah tu kita terbatal wudu kita. Wudu kita berhadas kecil. Bukan berhadas besar kita berhadas kecil.
buang air besar ke, buang air kecil ke, tidur ke, kentut ke dan sebagainya lah. Maka kita perlu ambil wuduk lah, sebab batal dah wuduk tu. Bila kita ambil wuduk tu, seperti pada ketika lain lah, kita buat basuh muka, basuh tangan hingga ke siku, sapu kepala. Dan apabila sampai ke tempat nak basuh kaki tu, kita tak basuh kaki. Sebaliknya kita sapu di atas khuf, bahagian atas khuf itu sahaja, tanpa membasuh kaki. Mana di situ ada rukhsah, ada kemudahan. Tak payah kita tanggalkan, cabut, pecat kasut itu. Dan khuf itu tak payah pecat, tak payah tanggalkan. Sapu saja di atasnya sudah memadai. Kemudian dia ada pula perinciannya, nanti kita akan, Imam Tirmizi akan buat bab yang berasingan. Kalau orang yang berada di tempat tinggalnya, tempat menetapnya, dia bermukim, dia hanya boleh buat gitu dalam sehari semalam sahaja. Orang musafir boleh 3 hari 3 malam buat begitu. Itu bezanya, itu ada bab lain Imam Tirmizi akan buat, kerana ada hadisnya lah. Jadi dalam masa 1 hari 1 malam tu, kalau kita tidak ke mana-mana, duduk di rumah saja, bermukim, tidak dalam perjalanan, tidak dalam musafir, kita bolehlah buat begini. Bila terbatal wuduk, ambil wuduk, tak payah basuh kaki, sapu saja di atas khuf. Bukan sapu kaki dah, sapu di atas khuf. Bukan tanggalkan khuf itu sapu kaki, tidak. Sapu khuf yang kita pakai itu. Baik. Maksudnya ialah dalam berwuduk. Al-mashu babun fil mashi alal khuffain. Al-mashu itu menurut bahasa Arab berarti mengusap sesuatu dengan tangan atau memperlalukan tangan di atas sesuatu. Itu makna sapu. Kita usap sesuatu dengan tangan atau kita perlalukan tangan kita di atas sesuatu. Itu menurut bahasa. Menurut istilah syarak pula, ia berarti menyapu bahagian atas khuf. Sapu bahagian atas khuf. Bukan bahagian bawah ya. Sapu bahagian atas dia. Daripada hujung kaki, bahagian atas tu, sampai ke belakang. Gitu saja. Ataupun bahagian atas dia. Sampai ke atas saja. Itu saja. Dengan kedua belah tangan. Sapu tu. Menyapu bahagian atas khuf yang dipakai dengan tangan yang basah dengan air yang bersih ketika berwuduk dalam tempoh yang ditentukan oleh syarak. Itu maksud sapu khuf itu. Dia ada beberapa syarat dia. Sapu dengan air, bukan sapu saja. Sapu dengan air. Tangan tu basah, bukan air banyak. Tangan kita tu bekas air saja. Dan sapu. Bahagian atas ketika berwuduk. Yang ni bila sampai masa nak basuh kaki tu, tak basuh kaki. Sebaliknya, sapu di bahagian atas khuf. Dengan tangan kita yang basah dengan air, air suci, air bersih. Itulah maksud sapu di sini. Sapu khuf tu begitulah. Dan khuf tu bagaimana? Boleh dikatakan semua kita dah tahu dah. Orang kita pun dah selalu pergi buat haji kalau kena musim sejuk, pergi buat umrah ke, ataupun ramai di antara kita yang belajar ke, ataupun pergi melawat ke negara-negara yang sejuk tu, adalah khuf dijual. Dan kita pun beli juga. Pakai, tujuannya
untuk tahan sejuk lah. Untuk tahan sejuk. Kita pakai dah selapis stocking tu. Lepas tu pakai pula khuf di atasnya. Pakai pula khuf di atasnya. Dan khuf itu syaratnya mestilah kena melepasi buku lali atau mata kaki. Jadi tingginya itu melepasi mata kaki atau buku lali, bukan di bawah buku lali atau mata kaki. Kalau macam tu tak boleh, dia mesti kena atas, yang ini menutup bahagian buku lali itu atau mata kaki itu. Dan banyaklah pula syaratnya antaranya ia mesti kukuh, tak boleh tembus di mana-mana. Tembus di mana-mana, cari ke tak boleh. Mesti kemas, kukuh. Dan boleh kita buat berjalan jauh lah, agak jauh kita berjalan pun dia tak pecah. Itu syaratnya. Kalau tangga kulit bahagian luar dia yang nipis itu tak kisah, itu tak apa. Yang pentingnya dia tidak terkoyak lah, tidak mudah terkoyak. Itu yang lebih detailnya dapat kita lihat di dalam kitab-kitab fiqh lah. Dalam kitab fiqh dia bagi semualah syarat-syarat semua. Dan itu mungkin ada perbezaan lah antara fiqh satu mazhab dengan satu mazhab yang lain, sedikit sebanyak itu adalah. Tapi pada dasarnya begitu. Pada dasarnya semuanya menerima ada sapu khuf itu. Dan khuf itu macam mana perinciannya, itu adalah sedikit sebanyak perbezaan dalam perbincangan mazhab. Baik, perkataan al-mashu muta'addi dengan ala untuk menunjukkan yang disapu ialah bahagian atas khuf. Sebab itu babun fil mashi alal khuffain. Ala tu ada. Jadi al-mas itu masdar. Tapi kalau fi'il dia muta'addi dengan ala. Ini kepada orang yang belajar bahasa Arab dia tahulah. Ini dalam bentuk kalau Inggerisnya panggil idiom. Sebab contohnya kalau dalam bahasa Inggeris take something, mengambil sesuatu. Tapi kalau take off lain pula maknanya. Take over lain pula maknanya. Begitulah dalam bahasa Arab pun begitu. Kalau masaha sahaja, masaha syai' makna menyapu sesuatu. Masaha ala asyai' makna menyapu bahagian atas sesuatu. Itu maksudnya ala. Dan sebagainya dia adalah muta'addi dengan itu, muta'addi dengan ini. Ada dia muta'addi binafsih, orang panggil. Muta'addi dengan sendiri. Muta'addi dengan sendiri secara langsung, yang ini tanpa perantaraan haraf jar. Misalnya masaha asyai'a, masaha Khalid asyai'a. Khalid menyapu sesuatu. Jadi asyai'a itu muta'addi secara langsung, tanpa ada ala dan sebagainya. Tapi kalau ada ala, itu makna muta'addi dengan haraf jar, bukan muta'addi binafsihi. Itu kalau orang yang belajar bahasa Arab, dia fahamlah, dia tahulah, selalu bertemu macam itu. Bahasa mana-mana pun sebenarnya ada, bahasa mana-mana pun ada. Sebenarnya bahasa Melayu yang ringkas ni pun banyak juga yang macam tu. Tapi tidaklah sebanyak bahasa Arab. Bahasa Inggeris memang banyak macam ni. Perkataan al-mas muta'addi dengan ala untuk menunjuk, itu faedahnya. Itu sebab tu kalau kita tengok dalam hadis-hadis dia masaha ala, mengisyaratkan sapu tu bahagian atas. Bukan sapu tu sampai ke bawahnya, tak perlu sampai ke bawahnya. Bahagian atas saja. Nanti kita akan bertemu hadisnya pun yang jelas pun ada menunjukkan bahagian yang kena sapu tu ialah bahagian atas sahaja, bukan bahagian bawah. Itu ada nanti hadis kita akan bertemu.
Bukan bahagian bawah dan bukan juga bahagian dalamnya. Tidak, bahagian atas dia saja. Khuf ialah sarung kaki yang diperbuat daripada kulit yang lembut dan sebagainya. Biasanya di zaman dahulu dia buat kulit lah, dengan kulit yang telah disamak. Yang telah disamak tu dia proses lah, buat macam kasut lah bentuknya tapi lembut. Kasut tu kan kerah, ni dia ni lembut. Jadi dan sebagainya, tidak semestinya daripada kulit. Kalau sekarang ni banyak lagi lah, mungkin dengan plastik, mungkin dengan getah, bahan dia tu dan sebagainya. Semua tu boleh dijadikan sebagai khuf. Atau bahan-bahan lain lagi boleh. Yang pentingnya cukup syarat dia lah. Yang penting cukup syarat dia. Khuf yang boleh disapu dalam berwudu ialah menutupi mata kaki atau buku lali. Setengah orang kata buku lali, setengah orang kata mata kaki. Dan tidak mudah koyak. Tidak mudah silap. Tidak mudah koyak. Itu syarat dia. Walaupun digunakan buat berjalan agak jauh tanpa kasut. Setengahnya kata berbatu-batu berjalan pun boleh. Dia tidak koyak lagi. Maknanya kuat betul lah. Itu syaratnya. Tanpa kasut boleh. Kalau pakai dalam kasut tu memanglah lebih terpelihara lah. Dikatakan al-khuffain. Cuba kita perhati dalam tajuk tu. Begitu juga dalam hadis-hadis pun sama. Jadi yang Imam Bukhari buat dalam tajuk tu dia ambil daripada hadis lah. Babun fil mashi alal khuffain. Khuffain itu orang panggil isim tathniyah atau musanna. Kata nama yang menunjukkan dua. Sebab dalam bahasa Arab ni satu lain bentuk perkataan itu. Dua lain. Tiga ke atas, tiga atau lebih itu baru jamak. Dua itu dia tidak jamak lagi. Seperti kita bahasa Melayu ke atau bahasa-bahasa kebanyakannya lah. Tak ada. Dua tu, menunjukkan dua tu. Ada perkataan khusus. Bentuk khusus itu tak ada. Dua ke atas itu sudah dikira jamak, plural dah. Sudah dikira plural dah. Jadi ini menunjukkan dua dikatakan kedua khuf, menyapu di atas kedua khuf, bukan satu sebab dua belah kaki tu kita pakai tu. Kalau kita pakai sebelah tak jadi. Kecuali kalau orang cacat lah, dia tak ada kaki lah, cerita. Kalau orang yang ada kedua belah kakinya, walaupun kaki sebelah lagi tu lumpuh, tak kira. Asalkan pakai. Kena dua. Kerana kedua-duanya harus disapu. Tidak memadai menyapu salah satu sahaja daripadanya. Tidak memadai. Sapu sebelah saja tak jadi. Sapulah sebelah atas, sebelah bawah dia sekali pun tak jadi. Dia kena sapu kedua-duanya. Sebab tu dia sebut dua khuf. Dua khuf. Tak memadai sebelah. Sapu sebelah tak jadi. Sapu sebelum kita pakai tak jadi. Sapu ketika kita sedang pakai. Itu. Banyaklah syarat dia. Antaranya itulah. Tapi kita tu tak berapa terasa sangat di sini. Sebab siapa pakai khuf? Untuk apa nak pakai khuf? Tak sejuk, kita panas pun. Kalau nak pakai selipar yang sedap. Selesa pakai selipar lagi. Daripada pakai kasut. Kalau boleh, tempat-tempat rasmi itu pakailah kasut kita. Stocking pun tak mahu pakai. Usahakan khuf. Jadi, sebahagian daripada kita pakai tak kenal pun apa khuf tu. Mudah je sekarang ni. Tengok dalam YouTube, dalam mana-mana pun, Google ke tengok, adalah nampaklah khuf tu. Jadi macam-macam saiz dia. Ada yang panjang sampai ke betis, atas betis. Macam kasut yang panjang tu kan sampai ke betis tu.
ada juga ada yang atas sedikit daripada buku lali itu atau mata kaki itu. Ada yang bawah lagi daripada macam kasut lah, ada yang macam tu. Kasut pun ada yang tinggi kan, atas pada buku lali itu ada juga. Jadi khuf pun begitu. Kita tak berapa tahu tentang benda ni, tak pakai sebab tidak sejuk. Tempat-tempat yang sejuk boleh dikatakan maklum lah. Maklum, semua orang tahu. Semua orang tahu. Sebab apa? Tak memadai pakai stokin saja. Stokin pun kena pakai stokin yang tebal. Pakai lagi di atas dia tu khuf. Lepas tu baru pakai kasut. Bayangkanlah nak berjalan di atas salji. Macam mana? Kaki tu boleh jadi apa? Kejang. Boleh jadi kejang. Orang Kelantan kata nyetok kaki tu. Menyentak, menyetok orang Kelantan kata. Menyetok kaki. Kejang lah, jadi kejang. Sakit kaki tu. Boleh jadi pecah-pecah kaki. Usahakan kaki mulut ni pecah. Kalau di tempat sejuk. Saya dulu memang di tempat sejuk lah. Tak jauh daripada kaki Gunung Himalaya tu. Gunung Everest tu. Ni pecah ni. Hidung ni pecah. Di ujung hidung ni pecah-pecah. Di sini pecah. Sini pecah. Ini dahi pecah. Kita terpaksa kena pakai krim. Terpaksa kena pakai krim. Bukan kita saja, orang dia pun begitu. Orang dia pun begitu. Sebab sejuk sangat kan. Jadi kena pakai topi yang menutup telinga tu, yang tebal, bulu dalam kena pakai, tutup telinga. Mudah sangat nak semua kalau telinga ni terdedah. Sebab itu paling tidak orang dia pakai muffler tu kan, yang tebal tu, dia ikat dekat kepala ni, tutup telinga. Paling tidak. Itu pun sejuk lah bahagian leher ni, bahagian tekuk ni sejuk. Kena pakai pula baju yang tekuk tinggi tu. Boleh lipat tu, yang memanaskan tubuh kita. Tak memadai pakai baju sejuk tu selapis. 2-3 lapis pakai. Yang tebal-tebal tu. Sampai begitu sekali. 2-3 hari tak mandi pun tak apa. Tak sakit kepala. Setengah-setengah orang sakit kepala juga, dia tak biasa kan. Tapi kalau orang dia tu sampai seminggu tak mandi ada. Begitu duduk tempat salji ni. Sejuk. Jadi air paip tu kalau kita buka tu lama duduk bunyi tak keluar air. Dia jadi macam air batu. Keras dia mula-mula tu. Keluar yang mula-mula tu barulah keluar air. Zaman dahulu, zaman saya duduk sana dulu, kalau masjid-masjid dia adalah air panas. Memang dia ada khidmat air panas. Dia ada tangki yang memang dipanaskan lah. Kalau tidak sejuk, memang sejuk. Tak boleh lah. Nak mandi tu susah sangat. Tetapi Allah SWT buat air di tempat sejuk tu kan, air dalam tanah dia, mula-mula kita ambil tu memang dia panas. Sebab itu orang susah-susah pun dia panas. Kalau air bawah tanah lah, kalau yang yang kita kata air boring tu, itu mula-mula dia keluar tu memang panas. Tidak sejuk sangat. Bila lama tu duduk dalam baldi ke apa, sejuk lah, memang sejuk. Begitu keadaannya. Jadi di zaman Nabi SAW tu, Mekah ke Madinah tu, dia ada musim-musim dia sejuk. Sejuk sangat. Dengan sebab itu mereka pun pakai juga khuf ni. Pakai juga khuf. Walaupun sejuk yang di sana tu tidaklah sesejuk seperti di tempat salji. Tempat yang ada salji, dekat dengan salji kau, tidaklah sampai ke peringkat tu. Itu pun dah pakai khuf. Tapi kalau di sebelah-sebelah Arak, sebelah atas tu, macam Lubnan apa tu, memang ada salji. Memang salji. Sejuk situ. Baiklah.
Itulah sebagai pendahuluan kepada tajuk bab tu. Itu antara benda yang kita kena faham. Kenapa Imam Tirmizi buat tajuk? Cuba kita perhati. Al-mashi ala. Bukan mashil khuffain, tidak. Al-mashi ala. Jadi mutaaddi dengan ala. Ada faedahnya. Satu. Yang kedua, kenapa dia kata al-khuffain? Dia tidak kata alal khuf. Khuf sahaja. Sebab takut-takut dia faham satu khuf sahaja sudah memadai sapu ni. Sedangkan tidak. Kedua belah khuf itu mesti disapu. Khuf yang dipakai, yang sedang dipakai. Begitu. Baiklah. Di sini saya nak minta sesiapalah pula baca. Siapa nak baca ni, peserta kita, silakan sambung tempat saya berhenti tu. Silakan. Siapa nak baca? Supaya hidup sikit kelas ni. Kalau tidak, jadi sebelah pihak saja baca. Silakan, siapa nak baca? Baca Maulana. Silakan, siapa ni? Abdul Basir. Abdul Basir, daripada Subang, ya. Silakan Abdul Basir. Ibnu Munzir. Ya, situ. Ibnu Munzir menukilkan bahawa Ibnu Mubarak berkata, tiada khilaf di kalangan sahabat tentang keharusan menyapu khuf. Ibnu Al-Munzir sendiri pula berkata, para ulama berbeza pendapat tentang mana yang lebih afdal, yakni dalam berwudu, menyapu khufkah atau menanggalkannya dan membasuh kaki. Saya memilih menyapu khuf lebih afdal kerana adanya bantahan dan penolakan ahlul bid'ah dari kalangan khawarij dan rafidah, ini syiah rafidah terhadapnya. Rawafid yakni syiah rafidah terhadapnya. Tidak, Rawafid ni jamak kepada Rafidah. Sebab Rafidah ni bukan satu golongan Syiah saja, banyak pula pecahan dia. Teruskan. Mengamalkan apa yang ditolak oleh mereka adalah lebih afdal daripada meninggalkannya. Al-Hasan Al-Basri berkata, seramai 70 orang sahabat meriwayatkan kepadaku bahawa Nabi SAW telah menyapu khuf, yakni dalam berwudu. Jadi menyapu khuf yang dimaksudkan di sini dalam berwudu. Ketika nak basuh kaki tu, kita tidak basuh kaki, sebaliknya kita sapu saja di bahagian atas khuf. Jadi ini kata Ibnul Munzir. Siapa Ibnul Munzir ini? Setengah orang membilang dia sebagai tokoh dalam mazhab Syafi'i. Setengah ulama pula kata tidak, dia seperti ulama-ulama hadis besar yang lain, mujtahid, seorang mujtahid juga. Dia tidak terikat dengan mana-mana mazhab yang sedia ada di zaman itu, dan seorang yang sangat alim tentang ijma', tentang hadis ni memang menjadi salah seorang rujukan lah. Jadi tiada khilaf di kalangan sahabat. Kalau ada pun di suatu peringkat, kerana mereka tidak tahu, selepas tu mereka tahu. Kalau ada pun riwayat nampak mereka macam tak terima, ada juga riwayat yang lebih sahih daripada mereka yang menyebutkan mereka terima. Gitu. Jadi secara ringkasnya kita boleh kata semua sahabat terima. Bukan sekadar terima, bahkan mengamalkannya. Benda ni padahal bukanlah suatu yang wajib, tidak harus saja. Tetapi ia menjadi syiar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga nanti kita akan bertemu akan datang dalam perbincangan akan datang, Imam Abu Hanifah kata tentang pengenalan Ahli Sunnah. Kita nak kenal Ahli Sunnah macam mana? Nak kenal Ahli Sunnah macam mana yang berbeza dia daripada golongan Ahli Bid'ah di zaman dia. Iaitu kata dia, engkau sayang kepada Abu Bakar dan Umar.
sayang juga kepada kedua-dua menantu Nabi, iaitu Uthman dan Ali. Dan engkau menyapu khuf. Menyapu khuf. Mana dalam berwuduk tu kalau pakai khuf, sapu khuf. Itu tanda ahli sunnah di zaman itu, pada masa itu. Sebab memang Khawarij dan Syiah dia tak boleh sapu. Ketika dia berwuduk, dia pun berwuduk juga. Dia pun sembahyang juga sebab dia mengaku Islam. Dia dakwa dia Islam. Cuma Islam yang menyeleweng. Paling ringan pun dia Islam yang menyeleweng. Ramai daripada mereka tu bahkan telah terkeluar daripada landasan, daripada lingkaran Islam bahkan. Tapi mereka tetap bersembahyang. Itu dilihat kepada akidah lah. Dilihat kepada akidah mereka. Mereka kalau pakai khuf sampai nak kaki tu, yang lain-lain semua sampai kaki tu, dia akan tanggalkan khufnya dan akan sapu kaki. Bukan sapu khuf tapi sapu kaki. Bukan basuh kaki, sapu kaki. Sapu dengan air lah, macam kita sapu di atas khuf tu lah. Tapi dia tak sapu khuf, dia mesti kena tanggal. Kalau tak sapu kaki, tak tanggalkan khuf itu, tak sah wudu. Itu mengikut fahaman Syiah. Sampai hari ini pun mereka pakai begitu. Mereka duduk pegang begitu. Baik. Jadi Ibn al-Munzir kata, memang ulama ada khilaf mana yang lebih afdal. Kalau kita pakai khuf, kita tanggalkan khuf ke, kita basuh kaki. Kalau ahli sunnah kena basuh, bukan sapu. Kalau tanggalkan khuf, mesti kena basuh kaki. Kalau tak mahu, sapu khuf. Jadi mana lebih afdal? Ada yang kata lebih afdal basuh sebab itu yang asal. Ada yang mengatakan lebih afdalnya yang rukhsah ini. Sapu khuf. Ibn al-Munzir memilih sapu khuf. Sebab apa? Sebab kata dia sebagai membantah dan menolak ahlul bid'ah. Kerana mereka menanggalkan, mereka tak mahu sapu khuf. Mereka kata tak sah wudu kalau kita sapu khuf. Dengan sebab itu mereka tanggalkan khuf. Bukan untuk basuh pun, untuk sapu kaki, sapu atas kaki. Itu mengikut fiqh mereka, yang orang panggil fiqh Ja'fari. Fiqh Ja'fari, fiqh Syiah lah. Kononnya dikaitkan dengan Ja'far As-Sadiq. Itu Ja'fari. Sebenarnya tak betul lah. Jauh sekali daripada mengikut Ja'far As-Sadiq. Tak ada kena-mengena pun dengan Ja'far As-Sadiq mereka ini. Tetapi fiqh mereka namakan fiqh Ja'fari. Jadi ini menunjukkan kalau sudah menjadi syiar ahlul bid'ah, apa-apalah syiar ahlul bid'ah, tak elok kita pakai, walaupun pada asalnya ada. Contohnya di sini Ibn al-Munzir kata asalnya basuh kaki itu memanglah begitulah, basuh kaki. Tapi oleh kerana golongan Syiah, golongan Khawarij, dia tak mahu terima, bahkan dia anggap sampai tak sah wuduk tu kalau sapu di atas khuf, maka seeloknya kita buat berlawanan dengan mereka. Apalagi sapu khuf itu memang hadisnya mutawatir, sampai ke peringkat mutawatir. Salah satu hadis mutawatir ialah hadis sapu khuf. Sehingga diriwayatkan daripada Imam Abu Hanifah dan beberapa orang ulama lagi, ada mereka mengatakan, saya bimbang orang yang menolak ni hadis ini jadi kafir. Sebab apa? Hadis ini mutawatir. Kalau kita tengok dalam kitab hadis, sampai 80 orang sahabat tu di peringkat sahabat tu. Kemudian setiap orang sahabat tu murid dia bukan seorang, ramai lah pula. Kalau di peringkat sahabat tu sudah mutawatir, itu mutawatir yang sebenarnya. Terus sampai kepada kita ni banyak ramai, itu mutawatir. Jadi kata dia, kita lawan, jangan buat serupa. Sebab itu cuba perhatikan mana peserta-peserta kita sekalian, sahabat-sahabat sekalian,
Kalau boleh tampil, sedap sikit saya bercakap, nampak tuan dia, nampak rupanya, nampak orang. Nak bagi faham ni, mana yang hadir ni, sila tampil ke depan. Saya nak tengok wajah-wajah masing-masing tu segar ke tidak. Ya, atau, saya atau, masih mengantuk, atau masih mengantuk lagi masa ni. Ya? Gini, sebab itu ulama-ulama ahli sunnah kalau pakai serban, dia tak pakai serban hitam. Faham? Padahal Nabi pernah pakai serban hitam. Tahu, semua tahu. Semua tahu. Tapi mereka kenapa tak pakai serban hitam? Sebab dia sudah jadi syiah. Kan orang syiah kan? Dia dakwa pula tu, kalau pakai serban hitam tu, kononnya daripada keturunan Nabi. Kalau ulama syiah hebat macam mana pun, ayatullah pun kalau tidak keturunan Nabi, kononnya lah mengikut dakwaan mereka. Itu saja yang pakai serban putih. Padahal kalau nak kira serban itu yang lebih banyak dipakai oleh Nabi, serban putih sekejap. Serban hitam tu pakai juga tapi tidak selalu. Walau bagaimanapun ulama-ulama kita yang pakai serban lah, cuba tengok di luar negara, mereka tak pakai serban hitam. Sebab apa? Sebab nak lawan dengan ahli bid'ah lah. Cuba tengok. Nampak? Satu. Yang kedua, cuba saudara-saudara perhatikan. Ramai daripada ulama-ulama Islam, alim-alim lah, di India, di Pakistan berbeza sedikit, di India terutamanya, mereka tak pakai serban. Serban putih pun tak pakai. Apa sebab? Takut serupa dengan Sikh. Sikh itu bukan ajaran sesat lagi, bukan mendakwa Islam lagilah, serupa. Walaupun kalau diperhatikan betul-betul tak serupa, sepintas lalu tu nampak serupa. Nampak serupa. Kerana itu mereka tak pakai serban. Warna apa pun. Yang pakai kan songkok. Kepiah saja. Kopiah saja yang mereka pakai. Kenapa? Kerana takut menyerupai. Sebab ada pun Nabi SAW mengarahkan supaya tidak menyerupai orang kafir ni. Tidak menyerupai orang-orang yang ahli maksiat. Itu sebabnya. Jadi Ibnul Munzir pun kata, saya pilih sapu khuf. Walaupun kedua-duanya boleh. Semua kita tahu harus saja. Itu satu kemudahan, satu keluasan, satu keringanan saja. Sapu khuf itu bukannya tak boleh. Kalau kita tanggalkan khuf basuh, sah juga. Bahkan setengah-setengah ulama kata yang tu lebih baiknya sebab itu yang asal. Sama jugalah dengan qasar, dengan jamak ni kan, ketika musafir ni. Adakah sampai tak sah kalau tidak jamak? Kalau dalam musafir tidak qasar? Kebanyakan ulama kata sah. Cuma mana lebih afdal lah, situ khilaf pula. Sama juga di sini. Yang kata semaya tamam itu lebih afdal sebab dia kata yang asal. Tetapi setengah-setengah ulama tu kerah. Macam Imam Abu Hanifah, dia kata tak boleh. Sampai tak sah semaya kalau tidak qasar, kalau dalam musafir. Sampai begitu ada yang kerah. Tak apalah, itu masing-masing pendapat lah. Ni masalah yang kita sedang baca sekarang ni bukan wajib pun, harus saja. Tetapi ulama begitu kuat pegang. Sebab apa? Sebab nak lawan dengan golongan rawafid itu, golongan sesat itu. Jangan tu ahli bid'ah. Ahli bid'ah ni banyak macam. Bukan soal sapu khuf tak sapu khuf saja. Di tempat kita ni pun begitu juga. Ni bulan Safar, bulan lepas tu banyaklah orang buat bubur Asyura kan. Orang Kelantan panggil surah. Bubur Asyura tu. Tu barang bid'ah semua. Kalau barang bid'ah jangan buat. Seeloknya jangan makan. Saya tak makan. Buat mari saya tak makan. Sebab apa? Bukan saya anggap haram, tak. Itu kuih, buatlah musim mana pun. Bagusnya buat sepanjang musim. Jadi kuih macam kuih biasa lah. Itu. Sebab dia berkait dengan kepercayaan tu. Kepercayaan kononnya Nabi Nuh. Mula-mula buat gitu.
Jadi padahalnya dalam hadis Nabi kita tak pernah buat pun macam tu. Tak pernah pun. Kita buat. Walaupun kita kata saja-saja, tapi saja-saja pun kenapa musim tu, bulan tu kenapa? Itu masalah. Kalau berlaku kepada kita kan kita berasa berat lah. Macam sapu khuh tadi dah tak berlaku, kita tak berasa tak ada kena-mengena dengan kita. Banyak lagi benda bid'ah yang lain dalam masyarakat. Pulut kuning apa semua tu kan. Itu Hindu semua tu. Hindu semua. Tak bolehkah kalau buat apa ni pulut merah ke, pulut hijau ke, pulut apa. Di samping itu kita buatlah kuning, warna-warni bagus, tak jadi masalah. Kenapa kuning saja tu? Itu penyakit Hindu pula tu. Sebab kita kalau baca sejarah kan, kita tahu sejarah ni asal-asalnya dulu-dulu, orang dulu-dulu ni Hindu. Hindu. Nama pun, walaupun dia masuk Islam lah, kemudiannya Parameswara tu kan dah. Nama tu pun Hindu dah. Parameshwar. Parmeshwar. Tuhan tu mana dia? Parmeshwar, bahasa Sanskrit. Kita panggil Parameswara. Asalnya mana sebelum pada tu Hindu. Jadi saki-baki Hindu tu banyak. Tak nafi tu. Memang tak boleh nafi. Banyak. Jadi kena ingatlah benda-benda bid'ah tu jangan dibuat. Itu pilihan terbaik ya. Jangan dibuat. Ikutlah orang nak buat tu, kita nak buat macam mana. Memanglah benda ni kalau dah berakar umbi susah. Susah nak tinggal. Bahkan masyarakat kita ni malangnya, yang sedihnya kadang-kadang gitu. Bila kita cerita dah, dia makin buat lagi. Kalau dulu dia buat sekawah, dia akan buat 2 kawah pula. Soalannya dia nak membantah kita dia pula yang bid'ah ni. Dia nak lawan, nak menghidupkan lagi. Dia tidak sedar sebenarnya. Yang dia buat tu apa, itulah bendanya. Ini semua ni akibat kenapa ya banyak berlaku tempat kita. Sebab pengajian hadis tidak meluas. Bila orang mengaji hadis dengan betul kan dia akan bertemu lah benda ni. Padahalnya mudah saja. La ilaha illallah itu tauhid. Muhammadur Rasulullah sunnah. Tauhid lawannya kufur. Iman lawannya kufur. La ilaha illallah syahadah yang pertama untuk mentauhidkan Allah, menafikan syirik. Muhammadur Rasulullah isyarat kepada sunnah Nabi. Lawannya bid'ah. Itu benar. Situ ya benar daripada 2 kalimah syahadah lagi. Tapi orang kita tak. Tidak menghayatinya. Kalau tahu, sunnah tu yang perlu diikut. Bukan bid'ah. Bid'ah itu yang perlu kita tinggalkan. Macam mana sampai-sampai kita beriman tu, tauhid tu kita nak campur aduk dengan syirik. Masih lagi ada unsur syirik, tak kena lah tu. Begitu juga macam mana dah kita ni mengaku, mengikut sunnah, kasih kepada Nabi, sambil-sambil tu kita nak campur juga dengan benda bid'ah. Itu semua tak kena. Tak kena. Dia masyarakat kita ni kadang-kadang, bila kita sebut kita dia lawan. Dia lawan tu dia tidak sedar, dia lawan Nabi sebenarnya. Kita ni, orang-orang yang belajar hadis ni tolong cerita. Tolong cerita. Nak ikut, tak mahu ikut, terpulang. Tapi kalau nak bersih betul, mengikut sunnah, ittiba', jangan terlibat dengan bid'ah. Cuba tengok sahabat, apa ni, ulama-ulama ni, begitu cara dia. Padahal benda ni harus saja, bukan mesti pun. Tapi dia kata itu lebih afdal. Ibnul Munzir kata. Baiklah. Kita pergi kepada hadis. Ini hadisnya. Ini ceritanya Jarir bin Abdullah. Jarir bin Abdullah Al-Bajali membuang air kecil. Kemudian berwudu dengan menyapu kedua khufnya. Mana bila sampai tempat nak basuh kaki itu dia pakai khuf, dia tak tanggalkan khufnya. Tetapi dia sapu khufnya. Lalu dikatakan kepadanya, apakah engkau melakukan ini? Ini 832. Mana Abdul Basir tadi? Boleh baca lagi. Silakan, sambung lagi. 832. Ya.
Orang yang berkata begitu kepada Jarir tidak lain dan tidak bukan adalah Hammam bin Al-Harith yang meriwayatkan hadis ini dan yang menceritakan apa yang dilakukan oleh Jarir. Riwayat ke-94 selepas ini menyebutkan dengan jelas bahawa Hammam bin Al-Harithah lah yang berkata begitu Harith, kepada Jarir. Al-Harith lah. Begitu. Bahawa Hammam bin Al-Harith lah yang berkata begitu kepada Jarir. Ataf'alu hadha? Adakah engkau melakukan ini? Demikianlah tersebut di dalam riwayat ini. Di dalam An-Nasa'i yang tersebut Atamsahu, adakah engkau menyapu? Di dalam riwayat Abu Awanah tersebut, ataf'alu wa anta sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah. Tak apalah itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah engkau melakukannya padahal engkau sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan di dalam riwayat At-Tabarani melalui saluran riwayat Zaidah daripada Al-A'mash pula tersebut fa'aba alaihi dzalika rajulun minal qaum. Maka ada seorang lelaki mencelanya kerana itu. Sebabnya perawi bertanya begitu ialah kerana pada anggapannya keharusan menyapu khuf telah pun dimansuhkan dengan ayat Al-Ma'idah. Ayat Al-Ma'idah itu maksudnya ayat wudu di dalam surah Al-Ma'idah. Jadi kenapa mereka heran tu buat begitu? Sebab mereka anggap sapu khuf ni itu cerita dulu. Bila turun ayat wudu di dalam surah Al-Ma'idah, ayat itu memansuhkannya. Itu anggapan mereka. Jadi Jarir berkata, beliau berkata, apa yang menghalangiku daripada melakukannya? Ini menyapu khuf. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Jadi 833 di sini maksud Jarir berkata begitu pula ialah menyatakan alasannya menyapu khuf. Bahawa beliau menyapu khuf kerana telah melihat sendiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Tak kisahlah kalau apa orang nak kata pun, aku tahu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam begini. Apa yang menghalang aku? Tak ada siapa pun boleh menghalang. Sebab agama ini puncanya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ibrahim An-Nakhai berkata orang ramai menyukai hadis Jarir ini kerana beliau memeluk agama Islam setelah turunnya surah Al-Ma'idah, maksudnya ayat wudu di dalam surah Al-Ma'idah. Jadi orang suka. Jadi orang rasa ini alasan hujah yang kuat ni dengan adanya hadis Jarir ni. Kenapa? Kenapa mereka suka? Ini adalah kata-kata Ibrahim An-Nakhai, iaitu orang ramai menyukai hadis Jarir ini. Ini kata-kata Ibrahim An-Nakhai. Kenapa mereka suka? Sebab Jarir bin Abdullah memeluk agama Islam lewat. Sedangkan ayat itu sudah turun sebelum tu. Bermakna ayat itu tidak memansuhkan ni hukum ni, sapu khuf ni. Sapu khuf ini dilakukan oleh Nabi selepas itu. Kalau sudah mansuh, tentu Nabi tidak melakukannya. Ini menunjukkan ayat itu tidak memansuhkan sapu khuf. Tak boleh kita kata ayat Al-Ma'idah itu turun kemudian. Jarir kata, aku memeluk agama Islam selepas turun ayat itu. Dan aku tengok Nabi buat begitu selepas turun ayat itu lah. Menunjukkan ayat itu tidak memansuhkan perbuatan Nabi ini. Baik. 834. Ini siapa pula baca orang lain pula? Kalau boleh orang lain silakan. Siapa? Silakan. Kita bergila-gila. Siapa nak baca? Silakan. Silakan, jangan buang masa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni siapa ni? Saya Fuad. Fuad. Silakan Fuad. Sekampung Sila. Bismillahirrahmanirrahim. 834.
Ya. Jarir memeluk agama Islam pada bulan Ramadan tahun ke-10 Hijrah. Surah Al-Ma'idah pula turun pada tahun ke-4 atau ke-5 Hijrah ketika berlakunya Ghazwah Bani Al-Mustaliq. Di dalam riwayat An-Nasa'i tersebut, Jarir memeluk Islam tidak lama sebelum kewafatan Nabi SAW. Ya. At-Tabarani pula dengan sanadnya meriwayatkan daripada Muhammad bin Sirin daripada Jarir bahawa peristiwa itu berlaku dalam Haji Wada'. Di dalam riwayat Abu Daud, peristiwa ini tersebut dengan lebih terang lagi, iaitu anna Jariran bala thumma tawadda'a famasaha 'ala al-khuffaini wa qala ma yamna'uni an amsaha wa qad ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu. Qalu innama kana dhalika qabla nuzulil ma'idah. Qala ma aslamtu illa ba'da nuzulil ma'idah. Bermaksud, Jarir kencing, kemudian berwuduk dengan menyapu khuf, dan beliau berkata, apa yang menghalangiku daripada menyapu khuf sedangkan aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menyapunya. Mereka pun berkata, itu sebelum turun surah Al-Ma'idah. Kata Jarir, aku tidak memeluk Islam kecuali selepas turunnya surah Al-Ma'idah. Maksud kata-kata Jarir ini ialah selepas turunnya ayat wuduk yang terdapat di dalam surah Al-Ma'idah, dan kebanyakan surah Al-Ma'idah, bukan semua sekali surah Al-Ma'idah. Kerana ada di antara kandungan surah Al-Ma'idah memang diturunkan selepas Islamnya Jarir, seperti ayat ketiga daripadanya, iaitu Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Ia turun pada hari Arafah dalam Haji Wada'. Sedangkan Jarir telah memeluk agama Islam pada bulan Ramadan tahun ke-10 Hijrah. Kata An-Nawawi, maksud kata perawi yakni Ibrahim An-Nakha'i, orang ramai menyukai hadis Jarir ini kerana beliau memeluk agama Islam setelah turunnya surah Al-Ma'idah. Ialah Allah telah berfirman di dalam surah Al-Ma'idah tentang wuduk begini. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Bermaksud, maka basuhlah mukamu dan kedua belah tanganmu meliputi siku, dan sapulah sebahagian dari kepalamu, dan basuhlah kedua belah kakimu meliputi buku lali. Surah Al-Ma'idah ayat 6. Kalaulah Jarir telah memeluk agama Islam sebelum turun ayat wuduk di dalam surah Al-Ma'idah itu, niscaya ada kemungkinan hadisnya tentang menyapu khuf itu dimansuhkan dengan ayat tersebut. Bila Islamnya terbukti selepas turunnya surah Al-Ma'idah, maka tahulah kita bahawa hadisnya boleh diamalkan, dan ia menjelaskan bahawa yang dimaksudkan dengan ayat Al-Ma'idah supaya membasuh kaki itu ialah untuk orang yang tidak memakai khuf. Kalau begitu, sunnahlah yang mengkhusus ayat berkenaan. Di dalam Sunan Al-Baihaqi ada riwayat daripada Ibrahim bin Adham, katanya, tidak pernah aku dengar hadis tentang menyapu khuf dalam berwuduk yang lebih baik daripada hadis Jarir. Lihat syarah Sahih Muslim jilid ketiga muka surat 164 hingga 165. Jadi keterangan Imam Nawawi ni cukup jelas. Cukup jelas. Jadi silap orang yang mengatakan sapu khuf ni ketika berwuduk tu sudah mansuh dengan ayat ni. Sebab Jarir kata dia memeluk agama Islam selepas tu, dan dia tengok Nabi selepas tu. Selepas tu ayat ni dah. Mana surah Al-Ma'idah tu kebanyakannya dia tengok Nabi sendiri buat. Jadi kalau begitu bukan ayat itu yang memansuhkan hadis, tetapi hadis itu mentakhsiskan. Hadis menjadi mukhassis kepada ayat ini. Kenapa? Wa arjulakum ni dalam keadaan tidak pakai suruh basuh kaki tu dalam keadaan tak pakai khuf. Kalau pakai khuf
Itu dikecualikan daripada basuh. Memadai dengan hanya menyapu sahaja di atasnya. Jadi kalau kita nak kata hukum mansukh ni, kaedah mansukh lah, nasakh ni. Dalam nasakh tu dia ada nasikh, ada mansukh. Dia kena tahu sejarah dia tu. Mana dulu, yang mansukh tu kena dulu, yang nasikh itu kena kemudian. Jadi orang yang dulu anggap hadis itu, sapu khuf itu sudah mansukh, dia anggap hadis tu dulu. Ayat ni datang kemudian. Selepas tu Nabi tak ada dah sapu khuf. Dia anggap begitu. Padahal sebaliknya yang berlaku. Ayat itu turun dulu. Lepas tu, yang sebelum tu pun Nabi ada sapu khuf dah sebelum tu. Selepas turun ayat tu pun Nabi sapu khuf juga. Dan itu disaksikan oleh sahabat. Tak ada keliru. Sebab Jarir dia memeluk agama Islam kemudian. Kemudian ketika tu sebahagian besarlah daripada kebanyakan ayat surah Al-Ma'idah tu sudah pun turun dah. Bermakna ayat itu dulu. Jadi macam mana dia nak memasukkan yang kemudian? Tak boleh, itu kaedah mansukh tak kena tu. Jadi ayat kau nak memasukkan hadis tu pula kau nak memasukkan ayat tadi, ayat suruh basuh kaki. Hadis nak memasukkan, tak boleh. Hadis tak boleh memasukkan ayat Quran. Mengikut Imam Syafi'i dan ramai lagi ulama. Ia hanya boleh mentakhsiskan, sebagai menjelaskan, memperincikan sahaja. Jadi di sini hadis boleh. Boleh kita pakai sebagai mukhassis, pentakhsis. Maknanya dalam keadaan pakai khuf, tak perlu basuh kaki, tetapi hanya memadai dengan sapu khuf sahaja. Baiklah. Kemudian Imam Tirmizi kata, itu sebab Ibrahim An-Nakhai kata orang ramai suka dengan hadis Jarir ni, sebab setengah-setengah sahabat tu yang dia cerita sapu khuf sebelum turun ayat wuduk tu, sebelum turun surah Al-Ma'idah, ramai daripada mereka tu meriwayatkan yang sebelum itu. Jadi dengan adanya hadis Jarir ni jelas, kita tak boleh kata sebelum itu lagi dah. Yang Jarir tengok Nabi ni, sebab kalau orang kafir dia tidak akan bersama dengan Nabi. Kenapa nak bersama dengan Nabi? Yang bersama dengan Nabi orang Islam lah. Dan dia pun baru mula agama Islam tahun ke-10. Tahun ke-10. Lewat dah. Dia tengok Nabi SAW. Baik. Kemudian Imam Tirmizi kata, mana? Abu Isa berkata, Abu Isa itu maksudnya Imam Tirmizi lah. Dalam bab ini ada juga riwayat daripada Umar, Ali dan seterusnya. Jadi Abu Isa berkata 835. 835 ni. Jadi di sini boleh Ahmad Fuad, saudara kita Ahmad Fuad baca lagi seterusnya. Boleh, insya-Allah. Ya. Maksud Imam Tirmizi mengemukakan kata-katanya ini ialah untuk menyatakan 19 orang sahabat yang disebut beliau nama-namanya ini juga ada meriwayatkan hadis-hadis yang ada kaitannya dengan bab di atas. Hadis-hadis mereka itu boleh dijadikan sebagai syawahid bagi hadis Jarir yang dikemukakan oleh beliau sebagai riwayat utama di dalam kitab jami'nya ini. Itu. Jadi apa tujuan Imam Tirmizi kata di sini, perenggan ini Abu Isa berkata dalam bab ini apa tujuan dia bawakan kata-katanya ni. Jadi dia nak ceritanya 19 orang sahabatnya disebut nama 19 orang ni. Ini boleh menjadi syawahid kepada hadis yang dikemukakannya sebagai riwayat usulnya, dipanggil riwayat utama. Jadi riwayat utama dalam kitab Tirmizi ni, bab ni, Imam Tirmizi bawakan hadis Jarir. Itu riwayat utamanya. Sebab itu memang kuat sungguh, kemah itu. Jadi riwayat-riwayat lain daripada sahabat lain itu, tapi berkenaan dengan perkara yang sama. Itu namanya syawahid. Kalau daripada Jarir juga, tapi saluran riwayat, jalur riwayat yang lain, itu orang panggil mutaba'ah. Ini bukan mutaba'ah, syawahid. Imam Tirmizi nak isyarat kepada syawahid bagi hadis Jarir itu. Banyak. Yang dia kemukakan sahaja pun 19. Sebenarnya, mengikut ulama-ulama hadis berkenaan dengan sapu khuf ni ada sampai 80 orang sahabat. Tadi kita sebut
Hasan Basri sebut 70. Ada orang lain lagi sebut. Dia boleh bawa semua tu. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab syarah hadis yang besar-besar, boleh dikemukakan setiap satu riwayat dalam kitab mana jelas ada. Jadi takkanlah hadis yang 80 orang sahabat atau kita katalah 70 orang sahabat riwayatkan tidak mutawatir lagi. Sebab itu kalau kita tengok hadis sapu khuf ni dalam kitab-kitab hadis yang hanya mengumpulkan hadis mutawatir ada dalam senarai hadis ni. Hadis tentang sapu khuf termasuk dalam hadis mutawatir, salah satu hadis mutawatir. Hadis mutawatir bukan banyak sebenarnya, tetapi ini salah satu. Walaupun tidaklah jadi kafir orang yang tak terima tu, tapi jadi ahli bid'ah tentu, kerana mengenepikan hadis yang sampai ke peringkat mutawatir. Tak ada dalam Quran, tak ada dalam Quran dengan jelas tu, tak ada sapu khuf ni. Dengan sebab itu tak bolehlah kita nak kata kafir, tak kafir lagi, tapi jadi ahlul bid'ah sudah pasti. Ini orang tidak mengikut Nabi, itu sudah pasti, dan ia menjadi syiar ahlul bid'ah. Baik, hadis Umar. Ni Imam Tirmizi mula-mula sebut hadis Umar. Jadi sebut ni detail lah. Ni ada hadis Umar. Kalau boleh orang lain pula baca. Silakan, siapa nak baca? Saya baca. Sila, siapa ni? Iskandar. Iskandar ni pada mana dah? Selangor. Selangor, ya, silakan. Silakan. Dapat 36. Hadis Umar ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ahmad, Ibnu Khuzaimah, Ad-Darqutni, Ibnu Abi Syaibah, Abdul Razak dan Al-Baihaqi. Ia adalah sahih. Di bawah ini dikemukakan riwayat Ibnu Majah sebagai contohnya. Jadi sebagai contohnya apa maksud? Kan banyak ni riwayat Baihaqi, riwayat Abdul Razak, Ibnu Abi Syaibah. Sanadnya tak sama. Mungkin lafaz dia pun ada sedikit sebanyak tak sama. Jadi ini kita bawakan riwayat Ibnu Majah. Mana lafaz Ibnu Majah dengan sanadnya sebagai contoh. Yang lain-lain pun lebih kurang macam ni lah. Lebih kurang macam ni. Silakan. قال حدثنا إمران بن موسى الليثي قال حدثنا محمد بن شواء قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه رأى سعد بن مالك وهو يمسح عن الخفين فقال إنكم لتفعلون ذلك فاجتمع عند عمر فقال سعد لعمر أفتي ابن أخي في المسح على الخفين فقال عمر كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نمسح على خفافنا لا نرى بذلك بأسا فقال ابن عمر وإن جاء من الغائط قال نعم. Bermaksud, Nafi' meriwayatkan daripada Ibnu Umar bahawa beliau pernah melihat Sa'ad bin Malik ketika sedang menyapu kedua khufnya. Maka beliau bertanya, adakah kamu melakukan itu, yakni begitu? Akhirnya kami bertemu di hadapan Umar. Kata Sa'ad kepada Umar, tolonglah engkau ceritakan pada anak saudaraku ini tentang menyapu kedua khuf. Maka Umar menceritakan, katanya, kami bersama Rasulullah SAW selalu menyapu khuf. Kami tidak fikir ada apa-apa masalah melakukannya. Ibnu Umar mencelah dengan katanya, walaupun ia datang dari membuang air besar. Jawab Umar, ya. Jadi itu hadis Umar. Kan dalam hadis ni juga ada sebut, inilah orang panggil syawahid. Ini hadis-hadis syawahid. Jadi maknanya dia hairan lah. Cuba tengok, ada ketikanya setengah-setengah sahabat tu satu peringkat dia tak tahu. Kemudian dia tahu. Dia tahu. Bila tahu, terimalah. Jadi selalu menyapu khuf bersama Rasulullah SAW. Itu kata Umar. Itu hadis Umar. Hadis Ali pula. Boleh lagi apa ni? Iskandar baca lagi, silakan. Apa tu? Dapat 37. Hadis Ali diriwayatkan oleh Abu Daud, Ahmad, Ibnu Abi Syaibah, Abu Ya'la, Ad-Darqutni, Al-Baihaqi dan An-Nasa'i
di dalam Sunan Kubranya. Ia adalah hadis sahih. Berikut adalah riwayat Abu Daud sebagai contohnya. Hmm. قال حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا حفص يعني ابن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. Hmm. Bermaksud Ali kata, kalaulah agama itu mengikut akal semata-mata, nescaya bahagian bawah khuf lebih patut disapu daripada bahagian atasnya. Sesungguhnya aku telah melihat Rasulullah SAW menyapu di atas belakangnya, di atas belakang, di bahagian atas kedua khufnya. Ini hadis Ali. Juga ada sebut cerita tentang sapu khuf dan sapu bahagian atas. Ini menunjukkan Sayyidina Ali kata menunjukkan agama tu tidak boleh kita pakai akal semata-mata. Di setiap tempat semua nak pakai akal. Tak boleh. Kalaulah begitu, nescaya bahagian bawah khuf lebih patut kita sapu. Sebab bahagian bawah tu kan lebih terdedah kepada kotor. Jadi kalau nak sapu, sapu bahagian bawah lah. Kenapa sapu bahagian atas? Apa ada kena-menanya bahagian atas? Jawabnya, bahagian atas itu yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Dan kalau kita sapu bahagian bawah, lagi mudah punah lah. Mudah rosak lah khuf tu. Dan lagi tersebar lah kotor dia tu. Dengan sebab tu dari segi hikmatnya pun lebih sesuai di atas dan nak bagi kemudahan kan. Biarlah mudah. Biarlah mudah. Iaitu mudahnya macam mana? Sapu bahagian atas sahaja. Ini riwayat Sayyidina Ali. Riwayat Sayyidina Ali ini menolak amalan golongan Syiah yang tak mahu sapu khuf itu. Sayyidina Ali sendiri pun sapu khuf. Dan dia pun ada riwayat daripada Nabi SAW juga bahawa sapu khuf. Ini menunjukkan ajaran Syiah tu sebenarnya agama yang berasingan. Mereka kaitkan dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tak ada kena-mengena dengannya. Sayyidina Ali tak ada kena-mengena pun dengan ajaran Syiah itu. Tapi Syiah kata ini semua karut. Semua karut. Ini cerita ahli sunnah. Cerita ahli sunnah. Oh, jadi begitu ceritanya. Jadi ahli sunnah ni semua jahat. Tak akan cerita yang betul lah tentang Sayyidina Ali. Mereka saja yang cerita yang betul. Walaupun mengarut banyak tu. Kalaulah ada ajaran Sayyidina Ali pun yang sepatutnya lebih tepatnya ialah seperti yang dibawa oleh ahli sunnah. Itu lebih bersih, lebih suci, lebih sesuai dengan kedudukannya. Berbanding dengan ajaran Syiah. Yang kata kononnya Sayyidina Ali ajar amalan muta'ah apa tu. Sesuai ke dengan Sayyidina Ali tu macam tu. Macam-macam lagi Sayyidina Ali pelik-pelik buat. Gitulah. Itu hadis Ali. Boleh kita jadikan sebagai syahid juga kepada hadis Jarir. Kemudian 838. Boleh Iskandar baca lagi? Silakan. Boleh. Hadis Huzaifah. 838 hadis Huzaifah diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad, Ibnu Abi Shaybah, Abdul Razak dan Al-Humaidi di dalam musnadnya. Hadis Huzaifah ini sahih. Lihat riwayat Muslim sebagai contohnya. Qal hadatsana Yahya bin Yahya At-Tamimi qal akhbarana Abu Khaythamah an Al-A'mash an Shaqiq an Huzaifah qal kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fantaha ila subatati qaumin fabala qa'iman fatanahaitu faqala idnu fadanautu udnu fadanautu hatta kumtu inda aqibaihi fatawadda'a famasaha ala khuffaihi. Bermaksud Huzaifah meriwayatkan katanya, pernah aku bersama Nabi SAW
Tiba-tiba baginda menuju ke satu tempat pembuangan sampah, lalu membuang air kecil sambil berdiri. Aku hendak beralih dari situ, tapi baginda bersabda, "Mari dekat." Aku mendekat sehingga aku berdiri dekat dengan kedua tumitnya, yakni dengan membelakangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, baginda berwuduk dengan menyapu kedua khufnya. Itu dalam riwayat Muslim. Dalam riwayat Muslim. Riwayat lain pun daripada dalam kitab-kitab lain ni, lebih kurang sama lah. Lebih kurang sama. Jadi kalau kita nak bincang secara lebih detail, setiap satu hadis ni panjang pula. Menunjukkan Nabi kencing sambil berdiri, ada ni lah dalilnya. Nabi kencing sambil berdiri tu boleh, kencing sambil berdiri tu. Dan kita rasa duduk dekat tu rasa tak selesa, mungkin mengganggu. Tak. Nabi SAW suruh duduk dekat dia supaya lebih terlindung. Jadi macam dinding lah. Huzaifah situ jadi macam dinding. Orang tak nampak, orang nampak macam Huzaifah berdiri. Menutup seseorang yang sedang buang air kecil, sekadar itu pun boleh, memadai dah. Tak mengapa. Dan kencing tu biasanya ada bunyi dia dengar bunyi tak jadi masalah. Tak jadi masalah. Untuk buang air kecil boleh. Tapi kalau air besar tak boleh lah, tak pernah dibuat gitu. Jadi pergi rapat dekat dengan Nabi tu sehingga berdiri dekat dengan dua tumitnya. Dekat rapat. Tetapi di sini tidak sebut dekat dua tumit itu kan dia menghadap kepada Nabi ke atau membelakangi Nabi, tak ada sebut. Itu ada sebut dalam riwayat yang lain. Lepas tu Nabi SAW berwuduk dengan sapu kedua khufnya. Itu yang naknya. Itu yang naknya. Mana menunjukkan kencing batal wuduk. Bila batal wuduk, nak semayang kena ada wuduk lah. Jadi ketika itu Nabi berwuduk dengan menyapu khufnya sahaja. Jadi ini riwayat Huzaifah. Banyaklah riwayatnya. Kemudian ini riwayat Al-Mughirah. Al-Mughirah bin Syu'bah pula. Al-Mughirah bin Syu'bah. Saya nak orang lain pula lah baca. Sila. Siapa nak boleh baca? Sila. Ambil peluang. Nak baca tu. Ambil peluang. Silakan. Silakan. Siapa nak baca? Sila. Ambil peluang lah, bukan senang nak baca ni. Silakan. Jangan buang masa. Siapa nak baca? Kita melalui hadis-hadis syawahid ni kita boleh tengok macam mana latar belakang dia tu. Lebih nampak lah, lebih nampak. Dan semuanya berkenaan dengan sapu khuf. Silakan, siapa nak baca? Sila. Tak ada orang nak baca? Kalau tak ada orang nak baca, saya bacalah. Hadis Al-Mughirah bin Syu'bah juga sahih. Ini pun sahih. Ia diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i dan lain-lain ni. Disebut ni. Lihat riwayat Bukhari di bawah sebagai contohnya. Jadi sebab ni sanad Bukhari. Kalau orang lain sanadnya macam lain. Mungkin sama dia di atas sedikit ke di bawah sedikit ke, begitulah caranya. Dan lafaznya mungkin ada sedikit sebanyak berbeza, ada yang 100% sama, begitulah. Itu tak jadi masalah, biasalah dalam hadis begitu. Cuma kita nak kemukakan ini sebagai contoh riwayat Bukhari. Ini riwayat Bukhari ni. Kita tak payah baca lah. Tengok di bawah ni, Mughirah bin Syu'bah meriwayatkan bahawa dia pernah bersama Rasulullah SAW dalam satu perjalanan. Baginda pergi menunaikan hajatnya. Kemudian Mughirah menuangkan air untuk baginda berwuduk. Untuk baginda berwuduk. Dibasuhnya muka dan kedua belah tangan, yakni hingga ke siku. Kemudian disapunya kepala dan akhir sekali disapunya bahagian atas kedua khufnya. Ini cerita Mughirah bin Syu'bah pula. Sahabat lain pula. Tapi cerita perkara yang sama. Maknanya semua hadis-hadis ini termasuk di bawah bab yang sama.
iaitu bab menyapu khuf, menyapu kedua khuf. Makna ketika berwudu atau dalam keadaan berwudu. Dalam keadaan berwudu menyapu khuf. Hadis 840. Ni 840 ni mana? Hadis Bilal. Ni hadis Bilal pula. Bilal pun ada meriwayatkan juga. Hadis Bilal diriwayatkan oleh Muslim, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad bin Abi Shaybah, Abdul Razak dan lain-lain. Lihat riwayat Muslim di bawah sebagai contohnya. Ini riwayat Muslim pula. Iaitu Bilal meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW telah menyapu di atas kedua khuf dan serbannya ketika berwudu. Atas serban pun Nabi ada sapu juga. Khimar di situ dengan makna serban. Bukan dengan makna kain tudung orang perempuan itu. Itu pun ya juga makna itu. Tapi di sini bukan makna itu. Tetapi dengan makna serban. Serban yang dililit maksudnya. Bukan tapi ada juga kadang-kadang orang buka serban tu kan macam orang perempuan tu tudung gitu, pakai tudung gitu. Sebab itu dipanggil khimar. Tetapi sebenarnya ketika Nabi sapu tu Nabi pakai serban yang lilit itu. Lilit itu. Ini hadis siapa? Hadis Bilal. Kemudian hadis Sa'ad telah pun tersebut pada hadis Umar yang lalu. Ia adalah hadis yang sama, hadis Sa'ad itu. Kemudian hadis Abi Ayyub. Ni Abi Ayyub Al-Ansari juga ada meriwayatkannya. Hadis Abi Ayyub diriwayatkan oleh Ibnu Abi Shaybah, Abdul Razak, Al-Baihaqi dan ramai lagi ni. Ni berikut adalah lafaz riwayat Ibnu Abi Shaybah di dalam musannafnya sebagai contoh. Ini sebagai contoh. Baik. Aflah Maula Abi Ayyub riwayatkan daripada Abi Ayyub bahawa beliau selalu menyuruh orang menyapu kedua khuf sedangkan beliau sendiri membasuh kedua kakinya. Maka ada orang bertanya beliau tentang perkara itu, katanya, bagaimana engkau menyuruh orang menyapu khuf sedangkan engkau sendiri membasuh, dibasuh kaki? Maka jawab Abu Ayyub, teruk betullah aku kalau kamu mendapat kesenangan dan aku pula mendapat dosa. Sesungguhnya aku telah melihat Rasulullah SAW melakukannya dan menyuruh orang lain melakukannya. Tapi aku lebih suka berwudu, yakni seperti biasa, yakni dengan membasuh kaki. Dengan membasuh kaki. Ini menunjukkan boleh, walaupun pakai khuf, kalau kita nak tanggalkan, kita nak basuh kaki, boleh. Bukan sapu kaki, basuh kaki. Itu boleh. Itu dilakukan oleh setengah orang sahabat. Setengah sahabat. Jadi walau bagaimanapun sahabat ni kata, jelas Nabi SAW buat, kami pun buat. Mungkin ada sebabnya lah pada ketika itu kenapa dia nak basuh. Hafiz Ibn Hajar di dalam Al-Matalibul Aliyah telah menghukum sahih hadis ini. Jadi panjang lagi hadis itu, kita nak ringkas. Seterusnya Abu Isa berkata lagi, hadis Jarir ini adalah hasan sahih. Ni bahagian akhir ni. Siapa nak baca silakan. Akhir ni, penutup ni. Silakan. Siapa nak baca? Silakan. Saya baca Maulana. Silakan. Siapa ni? Arsyad Maulana. Arsyad. Silakan. Putus kan ni? Memang ada. Sila. Dengar. 846 Maulana. Ya. Nota. Memang ia hadis yang disepakati para ulama tentang kesahihannya. Selain terdapat di dalam Jami' Tirmizi ini, ia juga ada di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Nasai, Sunan Ibni Majah, Musannaf Ibnu Abi Shaybah, Musannaf Abdul Razak, Musnad Ahmad, Musnad Al-Humaidi, Musnad Abi Daud, At-Tayalisi, Sahih Ibnu Khuzaimah, Sahih Ibnu Hibban dan lain-lain. Antara pengajaran, panduan, pedoman dan hukum hakam yang terdapat di dalam hadis ini ialah
Satu, ia menyatakan menyapu khuf dalam berwuduk itu memang suatu yang disyariatkan. Itulah pendapat jumhur ahli ilmu. Ibnu Abdul Bar di dalam Al-Tamhid berkata, di dalam hadis ini terdapat hukum besar yang membezakan golongan ahli as-sunnah dan ahli bid'ah, iaitu hukum harus menyapu khuf dalam berwuduk. Ia tidak ditolak kecuali oleh ahli bid'ah yang keluar dari jamaah orang-orang Islam yang terdiri dari ahli fiqh dan athar. Tiada khilaf di antara mereka dalam perkara ini, baik di Hijaz, Iraq maupun Syam. Bahkan di seluruh negeri kecuali satu golongan ahli bid'ah. Mereka sahaja yang menolak menyapu khuf. Lihat At-Tirmizi jilid 11 muka surat 134. At-Tamhid, Tamhid. Ini syarah kepada Muwatta. Teruskan lagi yang kedua. Nombor dua, menyapu khuf dalam berwuduk telah menjadi syiar ahli as-sunnah wal jamaah. Kerana itu ia juga tersebut di dalam kitab-kitab akidah. Menolaknya bererti menolak sesuatu yang mutawatir dan ia merupakan syiar ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah. Al-Khattabi Al-Khattabi selepas mengemukakan dalil-dalil ahlul bid'ah yang lemah dalam penolakan mereka terhadap keharusan menyapu khuf, berkata di dalam ma'alimnya, iaitu aneh sekali golongan Rafid, iaitu Syiah Rafidah, bagaimana mereka boleh meninggalkan menyapu khuf, sedangkan banyak sekali hadis-hadis daripada Nabi SAW tentangnya. Dan ia sesuatu yang tersebar secara meluas di kalangan umat. Bagaimana mereka boleh berpegang dengan takwilan seperti ini terhadap Al-Quran, dan bagaimana mereka boleh berpegang dengan hadis seperti ini, kemudian menjadikannya sebagai syiar. Sehingga ada di antara mereka apabila bersumpah berkata, aku terlepas, yakni bebas daripada mempercayai walayah Amirul Mukminin, yakni Ali, dan aku akan menyapu khuf jika memang aku melakukan sekian-sekian. Lihat Ma'alim As-Sunan jilid 1 muka surat 94. Sila lagi, baca lagi. 3. Keharusan membuang air kecil di tempat yang dapat dilihat oleh orang, walaupun ia lebih eloknya ialah membuang air kecil di tempat yang tidak dapat dilihat orang. 4. Ia menunjukkan kencing adalah salah satu perkara yang membatalkan wuduk. 5. Dapat dilihat di celah-celah perbincangan tentang hadis ini bagaimana para salaf dahulu begitu bersungguh-sungguh menolak apa yang mereka anggap sebagai tidak benar. 6. Kelebihan Jarir kerana sikap terbukanya dalam menghadapi teguran atau bantahan orang ramai terhadapnya, walaupun beliau tahu mereka salah dalam hal itu. 7. Bantahan terhadap orang-orang yang menolak keharusan menyapu khuf dalam berwuduk dengan alasan ia telah dimaksudkan dengan ayat wuduk di dalam surah Al-Ma'idah. Sebabnya ialah hadis Jarir ini terkemudian daripada ayat tersebut. Teruskan. 8. Orang yang melihat sesuatu yang menyalahi syarak pada anggapannya dituntut supaya tidak mendiamkan diri. Sebaliknya hendaklah bertanya atau menegur dengan penuh kebijaksanaan. Walaupun orang yang melakukannya adalah seorang yang alim dan mulia. 9. Orang yang mempercayai apa yang dilakukannya adalah benar tidak sepatutnya marah apabila ada orang bertanya atau menegurnya dengan anggapan ia salah. Ia sebaliknya hendaklah menyatakan apa alasannya dengan cara yang terbaik. Seperti kata Jarir, apa yang menghalangku daripada melakukannya menyapu khuf? Aku pernah melihat Rasulullah SAW melakukannya. 10. Orang yang membantah atau tidak menerima hujah pendakwa hendaklah menolak hujahnya. Orang yang mendakwa sesuatu pula hendaklah mempertahankan hujahnya sehingga pihak yang membantah atau tidak menerima juga akhirnya dapat menerima hujahnya. 11. Keharusan menjadikan sejarah sebagai hujah jika diperlukan. Jarir juga telah menjadikan sejarahnya memeluk agama Islam sebagai dalil dan hujah bagi kekalnya
hukum harus menyapu khuf dalam berwuduk dan ia tidak masuk. 12. Dapat difaham dalam kata perawi wa masaha ala khufyah khufai dan beliau menyapu kedua khufnya, bahawa perbuatan menyapu khuf yang disyariatkan ialah bahagian atasnya sahaja. Inilah cara yang betul kerana perkataan ala memang menunjukkan di atas. Teruskan. 13. Keharusan menyapu khuf itu adalah umum untuk semua orang dalam semua keadaan, sama ada dalam keadaan memerlukannya ataupun tidak. Orang perempuan yang berada di rumahnya tidak ke mana-mana pun boleh menyapu khuf. Orang yang lumpuh dan tidak dapat berjalan juga boleh menyapunya. An-Nawawi telah menukilkan ijma' ulama dalam masalah ini. Jadi sekadar itulah dulu ya untuk hari ini pelajaran Jami' Tirmizi kita. Dan seperti mana biasa kita dah sampai masa rehat ni, kita rehatlah sekejap seperti biasa. Kemudian akan sambung pula dengan Sahih Bukhari Kitabul Maghazi. Wallahu a'lam. Ya, ada lagi yang lain silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Ni pasal wuduk dengan sapu khuf tadi tu. Ya. Tertarik dengan sikap-sikap ulama yang mengambil hadis tu walaupun dia berkata sunat ya, untuk menolak bid'ah tu lah. Bid'ah yang berlaku tu. Jadi rentetan daripada situ nak kaitkan dengan zaman sekarang ni, itu Ashura kan, yang buat surah tu kan. Macam mana Maulana kalau katakanlah mungkin ada kat sini ikut AJK surau kat tu, maknanya aktiviti buat surah ni setiap bulan Muharram kan. Maknanya kalau setahun tu buat 3 kali. Maknanya nak buang terus tu mungkin payah kot. Jadi untuk mengalihkan sedikit demi sedikit tu buat 2-3 kali setahun. Macam tu boleh tak Maulana? Maknanya nampak ada usaha untuk macam nak mengalihkanlah sikit. Macam tu. Sebenarnya lambat orang yang buat cara lain tu, dia buat di bulan lain. Surah dia buat di bulan lain. Ramai dah buat. Saya rasa itu lebih baik. Kalau nak buat jugalah, nak berkumpul ramai-ramai, suka-suka kan. Tapi ramai juga orang tak suka dah cara tu. Orang zaman dulu tak apa lah, dia tak banyak kerja, tak terikat dengan kerja. Tak perlu balik. Kalau kita kata di Kelantan nak pergi Kuala Lumpur pula. Sekarang ni ramai orang tak suka dah, tapi masih kekal di bulan itu. Sepatutnya kita kena ingatlah pengajaran daripada sama ada ulama ataupun sahabat itu kan. Cuba tengok Jarir, dia tak kira kalau orang kata apa pun, sebab dia tahu, yakin hadis Nabi ada. Begitulah juga sepatutnya kita. Dan kita yakin yang Nabi ada ni, orang lain nak kata apa pun ikutlah. Itu tak biasa. Tak perlu diutamakan. Yang perlu kita utamakan Nabi. Nabi ajar macam mana. Itu satu. Itu Jarir, pengajaran daripada Jarir. Yang Ibnul Munzir kita baca tadi, itu pengajaran daripada ulama. Padahal benda sunat ya kita kata, tapi dia cukup jaga. Bagi dia itu lebih lagi, lebih baik, lebih afdal lagi daripada basuh kaki. Tanggalkan khuf itu dan basuh kaki. Walaupun itu pun boleh juga. Boleh. Sebab apa? Sebab puak-puak ahli bid'ah ni memang dia tak boleh, sampai tak sah kalau sapu khuf tu. Jadi kita nak tunjuk sikap kita lah. Dan begitulah sebenarnya ulama-ulama ni. Bila-bila masa, macam saya sebut tadi, di India, tak ada yang pakai serban hitam. Kalau serban hitam tu mesti Syiah. Boleh kata begitu. Kalau serban hijau tu buat berelui. Kalau ulama-ulama kita tak pakai kopiah biasa lah. Itu jadi syiar. Sekarang ni dah syiar. Ada capal pula di kopiah tu kan. Ada laman capal pula. Itu pun satu hal juga. Itu pun ahli bid'ah. Jangan buatlah benda-benda begitu. Janganlah. Jadi orang duduk kata, ni Syekh Zakaria ni sebut duduk bincang pasal
selipar Nabi ni ada macam ni. Dia bincang saja. Saya pun kalau mengajar, saya akan bincang. Tapi bukan dia pernah ada buat lambai capal ke dekat kopiah. Cuba tengok sekarang ni. Yang besar-besar yang ada lambai begitu, siapa yang pakai? Puak-puak Syah Nazim, puak-puak Berilui, puak-puak sesat. Jadi kita nak ikut puak-puak tu tak patutlah. Tak patut. Sepatutnya tidak berlaku begitu. Sepatutnya. Itulah benda kena jagalah daripada benda-benda bid'ah ni. Serban tu semua ulama tahu ada pakai, tapi takut serupa dengan stick. Di sana tak pakai. Di sana tak pakai. Mereka pakai songkok hitam, macam-macam lah. Songkok bulu, ada bulu kan. Kopiah macam kita putih, macam-macam lah pakai. Tapi serban mereka tak pakai. Sebab apa? Takut jadi sekali tengok dia nampak macam si. Sedangkan agama kita ni bukan agama jenis jadi Syiah, jadi pakaian itu menentukan darjat seseorang tu, tak ada macam tu. Tak ada macam tu. Kalau macam si tu memang dia tanda agama dia tu. Kita kalau kuat sangat terikat dengan benda-benda tu sehingga orang nampak macam tanda agama. Kalau tidak sempurna agama, tidak warak lah, tidak apa macam-macam lah. Jadi dikaitkan benda-benda macam tu tak sepatutnya. Sebab agama kita tidak begitu pun. Kalau sik tu memang dia tanda dia. Dia kena pakai serban dia. Kalau dia tak pakai serban pun dia akan pakai sikat ada, sikat kecil untuk dia kepit rambut dia tu. Ataupun dia pakai gelang macam gelang besi. Itu tanda dia tu. Kalau ada semua itu lagi bagus. Kita tidak begitu. Bahkan orang yang kalau nak kata warak, tawaduk, paling tawaduknya ketika buat kerja haji. Nak tudang kepala pun tak boleh. Kena lepas kepala begitu. Itu tanda kehinaan tu sebenarnya. Di zaman dahulu tanda kehinaan. Kalau pakai serban tu, itu ada patah Arab lah, macam patah. Serban tu mahkota orang Arab dalam budaya dia. Jadi kalau tak pakai itu maknanya jadi semacam hamba lah. Itu lebih menyatakan kehambaan sebenarnya. Tak pakai itu. Jadi dalam agama kita tak ada sebagai satu ketetapan itulah. Ini tanda agama. Orang ni dekat dengan Allah. Tak ada. Tapi dia jadi uruf lah, dalam uruf. Jadi kebiasaan adat. Sekadar tu je lah. Jangan adat setakat adat. Jangan buat agama. Maulana boleh satu tak? Berkongsi ilmu. Satu. Nak kongsi ilmu. Ini tentang perkara kedua. Ya. Tadi tajuk itu menyapu kedua khauf. Ya. Kalau kedua tu dia berkongsi ilmu lah. Ya. Yang kedua-dua. Boleh juga. Kalau kedua tu dia turutan. Yang kedua, takut jadi yang kedua begitu. Menyapu kedua-dua khauf. Betul. Yang tu pun boleh. Yang tu pun. Yang tu je lah. Itulah. Ya. Sebab dalam karangan tu ada Maulana gunakan kedua-dua. Betul. Yang tu pun boleh. Kalau sekiranya keliru lah, kedua saja tu, apa buat kedua-dua gitulah. Maksudnya kedua-dua lah. Sebab kedua tu maksud turutan. Yang kedua maksudnya. Kedua, ketiga. Ya, betul. Itu je lah. Wallahu a'lam. Baik, sekat itulah dulu untuk hari ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.